أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lamaran-lamaran yang suci. Terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak diberi kitab Taurat dan Injil itu. Yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah malaikat setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan Al-Madinatul Munawwarah setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan berkumpulnya masyarakat majmuk, masyarakat berbilang agama dan kaum. Di Madinah itu ada orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi, dan selepasnya orang Kristian. Mereka adalah ahli kitab kerana mereka berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan di sana ada orang-orang musyrikin Arab yang masih menyembah berhala. Bila Islam berkuasa, Islam mengajak manusia kepada Islam dengan tidak ada paksaan. Tak dipaksa masuk Islam. Siapa yang nak masuk Islam, sila. Maka ramai ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Yang masuk Islam ini, ada yang masuk Islam sungguh-sungguh, ada yang masuk Islam munafik, berpura-pura. Yang masuk Islam sungguh-sungguh ni pula ada yang baik, mengerjakan amal yang soleh. Ada yang sederhana dan ada yang mengerjakan maksiat, tapi tetap Islam. Tetap Islam. Mereka orang Islam. No, macam mana buat maksiat? Percaya ke Islam. Dia baca dalam hadis, ada kena kerak tangan, kena rejam, kena sebat. Islam. Mereka Islam. Di sana ada orang pelawak Islamnya. Nampak molek tapi hati dia tak percaya. Dia benar akan duduk di Madinah, diizinkan. Dan di sana ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang sanggup bernaung di bawah kerajaan Islam. Mereka tahu berkenaan dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak tengok dulu. Ada di antara mereka yang rela duduk di bawah hukum-hukum Islam, tak masuk Islam. Dan ada yang akhirnya masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya. Ada yang tak masuk Islam sampai mati, duduk di bawah kerajaan Islam. Ada di antara mereka yang lari,
khianat pada perjanjian. Ada yang bermusuh sejak awal-awal lagi. Walaupun demikian, mereka dibenarkan duduk di dalam kerajaan Islam. Termasuk juga orang-orang musyrikin. Ada kalangan orang musyrikin ni, dia musyrikin, sembah berhala. Tapi pergaulan dia tak kerah, tak kasar. Dibenarkan. Duduk bergaul. Dalam keadaan ini Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran. Surah-surah yang disebut dengan Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Menerangkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Bayyinah ini menerangkan kedudukan ahli kitab. Orang Yahudi dan Kristian secara khusus. Masyarakat yang bertemu dengan Nabi di Madinah. Sebelumnya orang-orang musyrikin di Mekah yang berlawan. Maka surah ini menerangkan wajib keikhlasan beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang termasuk dalam ajaran ahli kitab. Diajar oleh Rasul-Rasul mereka. Menerangkan adanya hari akhirat. Ada dalam kitab mereka. Mudah-mudahan mereka dengar. Dan mereka masuk Islam. Dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Inilah keterangan dalam surah ini. Disebut dalam hadis, Nabi SAW menyuruh sahabat dia Ubay bin Ka'ab membaca mari depan dia dan Nabi baca. Tuhan, Nabi kata, Ubay, Tuhan suruh aku baca surah Bayyinah di hadapanmu. Ubay kata, dia sebut nama saya. Tuhan sebut nama saya. Nabi kata, menangis Ubay. Kerana ilmunya diiktiraf oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ubay bin Ka'ab ialah sahabat yang alim. Dan Sayyidina Umar suruh jadi imam sembahyang tarawih. Pada masa mulanya disunnahkan sembahyang tarawih secara berjamaah 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab. Surah ini dimulakan dengan menyebut golongan ahli kitab dan kedudukan mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterus menyatakan wajib ikhlas beribadat kepada Allah Taala. Ini adalah ajaran rasul-rasul semuanya. Semua rasul-rasul mengajak ikhlas pada Allah Taala. Islam menyerah diri kepada Allah Taala. Semua rasul-rasul begitu. Maka Muhammad SAW membawa ajaran Rasul-Rasul ini. Akhirnya memberi amaran kepada mereka yang melawan masuk neraka. Dan memberi janji kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dengan syurga. Firman Allah Ta'ala, Lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Kristian dan orang-orang musyrikin itu sampai ke puncak keterangan yang sebenarnya setelah mereka dalam keadaan kafir, sama ada musyrikin atau ahli kitab, sehingga datang kepada mereka keterangan, iaitulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedatangan Nabi Muhammad SAW disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Semua rasul-rasul menyebut kisah akan zahir Nabi akhir zaman. Bahkan dalam kitab-kitab agama yang bukan Yahudi dan Kristian, dalam kitab Wida, agama Hindu, dalam kitab Buddha, dalam kitab agama Majusi, mereka yang mengkaji agama-agama ni mengisahkan bahawa kitab-kitab agama menyebut akan zahir pemimpin di akhir zaman. Ada menyebut Rasul dan ada menyebut perkataan yang lain. Bahkan Allah Ta'ala mendedahkan kepada ahli-ahli nujum
yang dipuja oleh orang-orang musyrikin. Kita akan baca dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Raja Arab bermimpi, panggil ahli nujum. Ini berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kerana sebelum kelahiran Nabi SAW, syaitan-syaitan boleh mencuri rahsia langit. Bila Nabi zahir, rahsia langit ditutup. Itu antara besar, tanda besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana berita kelahiran ini diketahui oleh Yahudi dan Kristian. Diketahui oleh orang-orang musyrikin. Bila Nabi dilahirkan ke dunia, berhijrah ke Madinah, berkumpul semuanya masyarakat majmuk ini. Yahudi, Kristian dan orang musyrikin. Siapa di situ ternyata kepada mereka keterangan. Apa yang telah diberitahu kepada mereka menjadi kenyataan. Rasulun minallah. Rasul daripada Allah Ta'ala. Yang ini Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Bukan dilantik oleh manusia. Bukan dilantik oleh diri dia sendiri. Ada orang buat ibadat betapa supaya Tuhan lantik dia jadi Rasul. Tak boleh. Rasul ni bukan lantik sendiri. Allah Ta'ala yang lantik. Tuhan yang tahu nak lantik siapa dia jadi Rasul. Dan Allah Ta'ala telah menentukan Rasul ditamatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Selepasnya berlaku kiamat. Tak ada lah Rasul lepas Muhammad. Lepas ni berlaku kiamat. Ini dinyatakan dalam kitab-kitab zaman dulu. Kalau ada orang ngaku jadi Rasul, atau pelawak lah tu. Pelawak, orang ikut dia bodoh. Orang tak mengaji. Orang mengaji pun secara mendalam tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Dilantik oleh Allah Ta'ala. Yatlu suhufan mutahharah. Membaca kitab yang suci bersih. Iaitulah Al-Quranul Karim. Dalam keadaan Rasul itu buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis. Ini menakjubkan. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad SAW di bumi Mekah melalui perintah kepada Nabi Ibrahim AS. Menghantarkan puteranya Ismail di bumi Mekah, wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman kerana tidak ada air. Binatang tak sanggup hidup di situ. Pohon kayu tak tumbuh di situ. Orang tak pergi di situ. Di situlah dihantar Ismail oleh ayahnya Ibrahim. Diletakkan di situ. Allah Ta'ala adakan air Zam-Zam. Air yang berkah di situ. Untuk minuman. Yang lain tak ada. Allah Ta'ala jadikan hati manusia cenderung di situ. Mereka berhimpun di situ. Allah Ta'ala suruh Ibrahim mendirikan Kaabah dengan Ismail. Manusia nak pergi di situ. Semuanya kenal Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi kenal Nabi Ibrahim. Orang Kristian kenal Nabi Ibrahim. Orang musyrikin kenal Nabi Ibrahim. Termasuk orang Hindu kenal Nabi Ibrahim. Orang Hindu sebut Brahma. Tapi dia letak Ibrahim ni salah satu Tuhan. Pelawak tu. Kufur. Salah. Ibrahim adalah Rasul, bukannya Tuhan. Mereka percaya. Menyebabkan orang musyrikin juga pergi di situ. Mekah menjadi tarikan penduduk dunia. Penduduknya nak bertanam tak boleh. Air tak ada. Menyebabkan mereka berniaga rihlat asy-syita'i was-saif. Perjalanan waktu musim sejuk dan musim panas. Lapar kena saya makan di luar. Musim sejuk pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam. Cari makan. Berulang alik. Sayang nak tinggal di Mekah. Allah Ta'ala hidupkan Mekah dengan perniagaan. Dengan perniagaan. Rezeki datang di situ dengan perniagaan. Bukan dengan tanaman, pertanian, dengan industri. Tidak. Diatur oleh Allah Ta'ala. Di situ tidak ada orang minat untuk pergi. Nak mengaji pada awalnya, penduduknya jahil. Buta huruf. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan buta huruf.
dilahirkan dengan luar biasa cerdik, bijak. Sebaik saja ayat-ayat dibaca oleh malaikat Jibril, terus ingat. Tak payah ulang, terus ingat. Ini mukjizat. Quran yang diturunkan itu daripada Allah. Dibacanya bila Nabi pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Madaniyah. Di antaranya surah Yusuf, surah Ibrahim, surah cerita Nabi-Nabi zaman dahulu. Di mana Muhammad belajar? Di Mekah tak ada guru, tak ada apa. Orang Yahudi dengar cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi lain. Tak ada kitab di Mekah itu. Ini keterangan daripada Allah sungguh-sungguh. Dan diturunkan hukum hakam dan hukum syariat yang adil kepada manusia, yang sangat menakjubkan. Menyebabkan mereka yang ikhlas dengan ilmunya masuk Islam. Kitab daripada Allah yang suci, yang bersih, suhufan mutahharah. Kitab yang suci, yang bersih. Bersih kitab itu. Tidak ada keburukan di dalamnya, tidak ada bohong di dalamnya. Semuanya benar. Kalau ada orang dia buat kajian sains pada hari ini, dia tengok, baca ayat Quran, cerita tentang langit, tentang bintang, tentang matahari. Dia buat kajian, tak betul dengan apa yang Quran kata. Quran betul, dia salah. Quran betul, dia salah. Hari ini ternyata melalui alat-alat yang moden, dengan alat-alat yang canggih, pandangan-pandangan ahli sains yang bercanggah dengan Quran di zaman dulu, terbukti Quran yang betul. Menyebabkan ahli-ahli pada ada yang masuk Islam. Kerana Quran membetulkan pandangan yang salah tentang sains. Sama ada sains angkasa lepas, sains pertanian, sains kejadian manusia, kejadian bumi dan lain-lain. Quran membetulkan. Termasuklah undang-undang dan hukum. Manusia buat undang-undang macam-macam, kes bunuh, apa-apa kes pun buat undang-undang. Tak boleh selesai masalah malaikat dengan Quran. Quran adalah suhufan mutahharah, kitab-kitab yang suci, yang bersih, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan. Dan rasul yang menerimanya pula benar, amanah, tidak pernah bohong. Diketahui oleh penduduk Mekah yang hidup sezaman dengannya, tak pernah bohong, cerdik, bijak, tidak bohong, akhlaknya mulia, tidak pernah melakukan maksiat. Kalau orang tak ikut jogok, jahat. Sangat jahat dan sesat. Bersihnya Quran ini. Quran tu bersih. Nabi yang menerima juga bersih. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kitab-kitab yang betul. Iaitulah hukum-hukum yang betul. Hukum-hukum yang benar. Yang tidak ada salah sedikit pun di dalam Quran itu. Halal dan haram. Quran mengatakan daging babi haram. Sains zaman ni buat kajian, dalam daging babi itu banyak penyakit-penyakitnya. Tak boleh diobat dengan obat apapun. Quran mengatakan arak haram kerana memabukkan, mendatangkan penyakit. Termasuklah semua yang memabukkan, menghilangkan akal, merosakkan diri manusia, dadah, candu, ganja, apa saja, diharamkan oleh Islam. Betul. Berzina adalah haram. Kahwin disuruh. Yang berzina penyakit. Yang kahwin tak ada penyakit. Menakjubkan. Tutup aurat adalah wajib untuk menjaga maruah manusia. Membuka aurat haram, merosakkan diri manusia sendiri. Ada orang tebal nak lawan juga Quran. Lawanlah. Boleh sakit kamu. Munya boleh sakit kalau lawan Quran ini. Quran tak ada apa-apa. Ini ialah kutubun qayyimah. Hukum-hukum yang betul, yang nyata, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang menerimanya, rasul yang dilantik oleh Allah Taala, bukan dilantik oleh orang. Nabi ni bukan macam wakil rakyat, bukan macam Tok Mulu, bukan macam Perdana Menteri, bukan macam raja, bukan macam presiden.
Dilantik oleh sesama manusia. Rasul dan Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan yang lantik. Jangan buat main-main. Apalagi Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia. Yang peliknya, Rasul akhir zaman dilantik di zaman tidak ada lagi alat-alat yang moden seperti hari ini. Rasul-Rasul zaman dahulu diutuskan oleh Allah untuk kaum dia saja. Untuk zaman dia saja. Ataupun Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Dia bawa kitab Quran, mukjizat ilmu, semua ilmu. Hari ini kita menyaksikan Allah Ta'ala beri ilmu sedikit saja pada manusia. Manusia boleh mereka alat-alat nak pergi ke mana cepat saja dalam masa satu hari. Manusia boleh menerima maklumat dengan telefon, wireless, internet, apa saja. Seluruh dunia maklumat dalam masa beberapa saat sampai. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul dan satu kitab Al-Quranul Karim daripada Allah Ta'ala. Ini kehebatan Al-Quranul Karim, kehebatan Islam yang kita kena sedar. Apa yang menakjubkan kita, Nabi sebut, inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lailu wan nahar. Sesungguhnya urusan ini akan sapa di mana sapa siang dan malam. Akan sapa Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Sama ada di rumah batu ataupun rumah yang dibuat daripada bulu binatang. Disampaikan oleh orang yang baik dan oleh orang yang jahat. Islam dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada di kawasan bandar, kawasan pedalaman. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan tak tahu dalam hutang ada orang. Ada yang Allah Ta'ala kecualikan. Dan Islam boleh sapa. Sama ada orang baik yang menyampaikannya atau orang yang jahat menyampaikannya. Kadang-kadang Islam disampaikan oleh orang yang baik. Kadang-kadang orang baik nakut habis orang jahat sapa Islam pula. Berlaku demikian. Ini mukjizat Nabi. Dan kita melihat Islam berkembang di seluruh pelosok dunia hari ini. Selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah tahun 1924, setelah kuasa besar Islam tak ada, negeri-negeri Islam dijajah. Kuasa-kuasa penjajah memecahkan negeri Islam. Sebahagiannya ditakluk oleh British, sebahagiannya Perancis, kemudiannya Itali, Jerman, Rusia, China, ditakluknya Belanda. Dipecah-pecahkan negeri Islam. Dirosakkan pula orang Islam. Dipenuhkan orang Islam. Dirosakkan pendidikan Islam. Tapi agama Islam tak mati. Tak mati agama Islam. Ini betul cahaya Allah Ta'ala. Sebagaimana mereka tidak boleh menutup suih matahari dan bulan. Ada siapa boleh tutup suih matahari dan bulan? Tak boleh. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Maka Islam juga kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. Maka selamatlah mereka yang sama dengan Islam. Dan celakalah mereka yang tak ikut Islam. Wallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah malaikat setelah datang kepada mereka bukti yang jelas dan nyata. Hari ini banyak orang tuduh Islam dengan tukang pecah belah. Bila ikut Islam pecah belah selalu. Ini tuduhan yang dikatakan pada Islam. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bawa Islam di Mekah, pemimpin Mekah kata, wahai Muhammad, membawa pecah belah. Pecah belah ke ikutlah waktu dia aja. Islam dituduh pecah belah.
Allah Ta'ala mendedahkan. Pecah belah ini berlaku bila tak ikut Islam. Tak ikut Islam, berpecah. Kerana yang asalnya Islam. Apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Al-Imran. Adakah mereka itu mahu lain daripada Islam? Lain daripada ajaran Allah yang bernama Islam? Padahal Islam seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sama ada secara taat, pilihan sendiri, ataupun secara terpaksa mengikut undang-undang tabi'i. Dan mereka semua akan dipanggil balik kepada Allah. Katakanlah kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan anak cucu Nabi Yaqub dan anak cucu Nabi Yaqub. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa dan nabi-nabi yang lain, dalam keadaan semua mereka adalah Islam. Barang siapa yang mencari lain daripada Islam, maka dia tak diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ayat ini menafsirkan ayat yang kita baca. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan ayat Quran, menunjukkan bahawa golongan ahli kitab berpecah kerana tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ikut Islam, bukan Muhammad yang berpecah, kamu yang berpecah. Tak ikut Islam berpecah. Ni dak ikut Islam jadi berpecah, jadi balik. Kerana Islam adalah agama Allah, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Itu asal. Lari daripada asal, itu makna berpecah. Bukannya asal itu berpecah. Kena faham. Bila dahang sekoh, dahang tu yang sekoh, orang dah kata batang sekoh. Terbalik. Batang sekoh. Batang, itu tak betul. Dahang yang sekoh. Ranting yang patah. Bukan batang yang patah. Batangnya Islam. Islam adalah agama seluruh langit dan bumi. Apa makna Islam? Islam maknanya menyerah diri kepada Allah. Itu makna Islam. Serah diri kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala buat keputusan, serah diri. Inilah ajaran seluruh langit dan bumi. Malaikat yang duduk di langit, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak derhaka pada Allah Ta'ala. Taat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini malaikat Islam. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar dalam kawasan dia. Termasuklah bulan, termasuklah bintang. Semua dalam orbit, dalam kawasan dia, tak keluar. Matahari dalam kawasan dia, bulan dalam kawasan dia, bintang-bintang yang banyak macam pasir di atas bumi, tak berlaga di antara satu sama lain dalam kawasan masing-masing. Was-sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ard. Dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi. Awan yang duduk atas kepala kita, besar negara, besar negeri, besar benua. Turun hujan, banjir, mengikut qada yang ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala letakkan banyaknya air dalam awan itu macam lautan yang luas, duduk di atas kepala kita, jadi wak, menentukan suhu udara, panasnya, sejuk dan sebagainya. Awan ikut perintah Allah Ta'ala. Binatang-binatang di bumi, binatang laut, kawasan air masin, kawasan air tawar, yang boleh hidup tawar dan masin, ada kawasan dia. Lari pada kawasan, mati.
Sama ada ikan air masing ataupun air tawar ataupun tawar dan masing. Keluar pada sukatan dia, mati. Pohon kayu yang hidup dalam air. Pindah atas darat, tak boleh hidup. Yang hidup di atas darat, hidup tepi laut, hidup di gunung, hidup kawasan, ini pohon kayu. Manusia juga ada sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala tetapkan dengan ajaran Islam mengikut kawasan manusia. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Ini adalah yang asal. Bila lari pada Islam, itu berpecah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah oleh golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian itu malaikat setelah datang kepada mereka kenyataan dan keterangan. Kenyataan dan keterangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dia dalam Taurah dan Injil. Dalam Taurah disebut, dalam Injil disebut. Disebut oleh ahli-ahli nujum. Kita akan baca dalam Sirah Nabawiyah. Sebelumnya Allah Ta'ala buka pintu langit. Jin-jin boleh mencuri rahsia langit, memaklumkan kepada ahli-ahli nujum. Maka ahli nujum memberitahu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bohong-bohong tu ada yang betul. Allah Ta'ala bukakan hijab. Maka kelahiran Nabi Muhammad disebut dalam kitab Hindu, kitab Buddha, kitab berbagai-bagai agama. Khususnya Yahudi dan Kristian disebut kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Injil yang diharamkan. Ada Injil yang dibenarkan. 4 Injil yang disebut tadi. Di sana ada padri-padri yang mengikut Injil yang sebenar. Maka padri yang ikut Injil yang sebenar ni ditangkap dan dibunuh oleh raja-raja yang zalim, raja-raja Kristian ataupun raja-raja Yahudi. Maka ulama-ulama yang soleh beruzlah, menyembunyikan diri di gua-gua di gunung, di pulau-pulau yang jauh. Bukannya betapa beruzlah. Orang kita kata betapa nak kawan dengan jin, dengan syaitan. Ini tidak. Mereka membawa agama, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ditemui oleh Abu Talib. Ketika Abu Talib membawa anak saudaranya Muhammad SAW yang masih kanak-kanak pergi berniaga di Syam. Lalu di kawasan seorang padri yang beribadat di tengah padang pasir. Bila Abu Talib singgah, padri menjemput datang ke tempat rumah ibadat dia, nak dijamu makanan. Kata padri itu, hajak belaka, jangan tinggal. Lalu Abu Talib pergi, ditinggalnya anak saudara dia Muhammad SAW kerana masih kanak-kanak. Lalu padri itu kata, bawa belaka dah. Kata Abu Talib, bawa belaka dah. Padri kata, dah ada lagi. Mau tinggal, tak bawa. Aku suruh bawa belaka. Lalu dibawalah anak saudara dia Muhammad SAW. Bila Nabi mari, padri ini tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Padri itu tanya, siapa dia budak ni? Tadi kata, anak saya. Mempelawak. Mempelawak, membohong. Budak ni ayah dia mati dah. Ayah dia mati dah. Dah siapa bohong lah. Ayah dia yatim. Yatim. Abu Talib mengakulah memang anak saudara saya. Betul anak saudara saya. Jaga-jaga. Membawa ke Syam tu orang Yahudi ramah. Orang Yahudi ada sana, orang Kristian ada sana. Ada yang tahu dia ni akan jadi Rasul. Jaga-jaga kena bunuh. Jaga baik anak saudaramu ni. Padri-padri melihat tanda-tanda yang ada pada diri Nabi SAW. Rupanya dia duduk tengok. Ada satu rombongan, ada awan ikut atas langit. Bila rombongan dia berhenti, awan tu berhenti. Dia melihat tanda-tandanya dan tanda-tanda yang lain, menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul yang dinyatakan tanda-tandanya sejak awal. Diturunkan Quran, kitab
kitab Quran daripada Allah Ta'ala, kitab mukjizat di akhir zaman, kitab yang hebat ayat-ayatnya. Allah Ta'ala jadikan Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis, baca tak pandai, menulis tak pandai, tapi boleh baca ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepadanya. Dia dengar oleh orang Yahudi bacaan ayat-ayat ini, dia dengar oleh cerdik pandai Arab ayat ni. Dia tak tahu baca, tak tahu menulis. Dia belajar di mana? Di Mekah tak ada sekolah, tak ada universiti, tak ada padri di Mekah. Dia mengaji di mana? Menandakan dia seorang Rasul. Cukup tanda-tanda dan buktinya. Tetapi mereka berpecah, Tuhan kata. Berpecah daripada apa? Daripada kitab Quran dan nabinya Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Menunjukkan bahawa berpecah, meninggalkan Islam. Nak bersatu, balik pada Islam. Islam yang menyatukan umat Islam dan menyatukan manusia, termasuk orang bukan Islam. Kalau nak bersatu, ikut Islam. Bukan bersatu, kita ikut dia. Orang Islam masuk Islam dengan ajaran Islam. Orang bukan Islam dengan Islam, duduk di bawah Islam yang adil kepada semua. Ini dia. Bukan makna nak bersatu kena ikut dia. Itu salah, itu tak betul. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kekalah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adan, tempat tinggal yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah dari segi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid ibadat, tauhid asma dan sifat. Kebanyakan kita mengaji tauhid sifat saja, duk baca pasal sifat, duk gonya sifat dia. Padahal
tauhid ni termasuklah berkait dengan nama-nama Allah, berkait dengan rububiyah, berkait dengan uluhiyah. Ada orang tu tak ada hak sifat dalam tauhidnya, hak tu tak mengaji habis. Tak mengaji habis, kena mengaji habis. Oleh kerana umat Islam dilanda oleh falsafah di zaman kerajaan Abbasiyah. Falsafah ni duduk bahas pasal sifat-sifat. Maka kitab yang ditulis di zaman Abbasiyah membicarakan pasal sifat Tuhan. Menyebabkan tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid nama-nama Tuhan dibiarkan. Menyebabkan orang Islam jahil. Berjumpa dalam kitab tafsir, berjumpa dalam kitab-kitab hadis. Sebahagian besarnya mengaji tauhid, tak mengaji tafsir dan hadis. Ini jadi masalah. Balah dalam perkara kita tak mengaji. Kena belajar habis tafsir-tafsir Quran itu. Dan tidak mereka disuruh melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah. Tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Melainkan Allah sahaja. Tauhid rububiyah, orang kafir pun percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Kalau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, kata mereka Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Semua orang kafir percaya. Termasuk mereka yang tak percaya adanya Tuhan. Fitrahnya, sifat menjadinya percaya. Akan jadi percaya. Bila dia naik kapal terbang, mampu henjeng kapal terbang. Dia tak percaya ke Tuhan. Masa tu dia percaya Tuhan ada. Dia diri ke laut, tengah malam gelap, mari ribut gelombang besar. Kapal dia nak tenggelam, masa itu percaya adanya Tuhan. Fitrahnya, sifat seperti jadinya. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, Tuhan yang layak disembah Allah sahaja. Hukum syariat yang dipakai hukum Allah sahaja. Tak boleh pakai hukum yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Hukum yang Allah Ta'ala izin, tak apa. Contohnya hukum jalan raya. Hukum jalan raya, nak jalan kok kanan, kok kiri. Negeri-negeri ada kok kiri, negeri ada kok kanan. Ikut negeri masing-masing. Arahan undang-undang jalan raya wajib kena ikut, walaupun undang-undang manusia. Walaupun undang-undang manusia, wajib kena ikut. Kalau tak ikut, membinasakan diri sendiri. Haram. Anak nak ngelak daripada pulih denda. Pulih denda tu hukuman dunia. Hukuman akhirat, bunuh diri haram. Tak boleh. Lari lebih pada had. Laju sampai bunuh diri. Haram. Tak boleh. Termasuk hukum agama juga. Walaupun tak masuk dalam Quran dan hadis. Itu undang-undang yang Allah Ta'ala izin manusia buat. Allah Ta'ala izin manusia buat. Ada Allah Ta'ala izin manusia buat. Bila berlakunya inflasi, meletakkan harga barang untuk mengawal. Ini undang-undang yang Allah Ta'ala izin manusia buat. Banyak perkara yang Allah Ta'ala izin manusia buat. Termasuklah letak sempadan tanah. Itu undang-undang yang Allah Ta'ala izin manusia buat. Allah Ta'ala izin manusia buat. Bila manusia buat, Allah Ta'ala izin, kena ikut peraturan itu. Kena ingat. Walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, kita kena sedar. Arak ada dalam Quran. Judi ada dalam Quran. Dadah tak ada dalam Quran. Agama tak boleh. Mengapa arak diharamkan? Kerana mabuk. Mengapa dadah diharamkan? Kerana mabuk. Sebab yang sama. Sebab yang sama. Kena belajar illah. Kena belajar sebab-sebab dia. Ini kena faham. Di sana ada hukum yang dinaskan. Iaitulah sembahyang 5 waktu. Rakaat-rakaat sembahyang. Rakaat-rakaat sembahyang. Tuhan dah tentukan sembahyang maghrib 3 rakaat. Bahasa rajin lalu nak sembahyang 30 rakaat. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Allah Ta'ala sudah tetap. Walaupun rajin lalu pun tak boleh. Itu Tuhan tetap. Sembahyang yang 4 rakaat, 4 rakaat. Masa musafir boleh qasar sembahyang 2 rakaat. Itu Allah Ta'ala tetapkan. Nabi ajar. Itu kena faham. Termasuklah halal dan haram.
Hukum qisas dan hudud yang Tuhan sebut dalam Quran, ini kena ikut. Hukum ta'zir tak sebut dalam Quran, itu ijtihad para pemimpin dan pemerintah. Kena ikut. Qisas dan hudud, pemerintah buat hukum lain, salah pemerintah itu. Pemerintah itu salah, tak ikut hukum qisas dan hudud yang ada dalam Quran. Ini kena faham betul-betul. Itu makna mengabdikan diri kepada Allah dalam ibadatnya, dalam hukum syariatnya, dalam segala peraturan-peraturannya. Apabila Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang padri Kristian, datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan memakai salib yang digantung di lehernya, salib beremas. Lalu Nabi menyebut firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Kristian melantik padri-padri mereka dan pendeta-pendeta mereka Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi bin Hatim, wahai Muhammad, kami sembah Allah juga. Kami tak sembah padri-padri dan pendeta-pendeta kami. Kata Nabi, mempakai hukum yang padri pendeta kamu buat, lain pada hukum Allah. Sudah ada hukum Allah, manusia lagi buat. Tolak hukum Allah, pakai hukum manusia. Itu makna kamu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Nabi. Lalu Nabi tanya-tanya, akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam, menjadi seorang Islam. Menunjukkan bahawa tauhidul ibadah jadi maksud di dalam ini. Tauhid uluhiyah, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas ni tak ada riak, tak ada ujub, tak ada sum'ah. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Ibadat dengan ikhlas, jangan tunjuk-tunjuk ke orang. Derma kerana Allah Ta'ala, jangan kerana nak suruh orang puji. Itu riak, menyebabkan tak boleh pahala. Mesti dengan hati yang ikhlas. Semua ibadat kena ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Semua amalan dengan niat. Bagi tiap-tiap seorang mengikut apa yang dia niat. Barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasul, dia boleh pahala kerana Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana perempuan yang hendak dikahwini atau dunia yang dia kehendaki, maka hijrah dia mengikut niat dia itu. Tak boleh pahala hijrahnya itu. Hadis ini berkait dengan Muhajir Ummu Qais. Ada seorang yang masuk Islam berhijrah kerana nak kawan perempuan. Perempuan bernama Ummu Qais. Berhijrah dia ikut sama. Orang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia hijrah kerana ikut orang puan. Hijrahnya tak ada pahala. Maka hadis ini menjadi dalil. Semua ibadat mesti dengan niat. Mesti dengan niat. Mesti dengan niat. Ulama-ulama bahas pula niat tu kena ada di mana. Syafi'i kata, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasad nak buat sesuatu perkara, buat lalu. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata, dulu sikit pun tak apa. Dulu banyak pun tak apa. Mazhab lain kata. Ini khilaf ulama. Oleh kerana kita mazhab Syafi'i menyebabkan siapa jadi was-was sembahyang. Nak hadir niat ni. Allah, siapa habis nafas, nak hadir. Padahal puasa, niat puasa tunggu masuk subuh ke tak? Niat puasa. Tunggulah kat subuh niat puasa. Tak tunggu pula. Mayang lain, puasa lain pula. Ni kena main. Ini kelemahan dalam mazhab Syafi'i, kita kena sedar. Dengan sebab itu jangan was-was dalam masalah niat ini. Boleh pakai mazhab lain tak jadi salah. Kalau mari nyakit was-was doa lalu, was-was ni syaitan. Imam Malik, tok guru pada Imam Syafi'i.
Imam Hasan Asy-Syaibani, anak murid mazhab Hanafi, tok guru pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Syafi'i. Syafi'i kata begini, Imam Malik kata begini. Imam Muhammad bin Syaibani, anak murid Abu Hanifah, guru pada Imam Syafi'i, kata begini. Ini khilaf antara ulama-ulama, jangan waswah. Jangan waswah. Baloh dalam bab niat pun dah. Siapa nak utuh masjid baloh. Oh ni kata kena ada dalam roh, tak dia lepas pada roh, kena dulu pada apa tak boleh. Mazhab Syafi'i pun khilaf. Imam Ghazali mengatakan kalau niat itu dulu pada Allah Akbar. Sah kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali mengikut kita Al-Hawi yang ditulis oleh Al-Mawardi. Ini khilaf. Ulama-ulama Syafi'i khilaf sama-sama dia. Oleh kerana kita duduk mengaji satu kitab, duduk bahas pasal niat, jadi was-was sembahyang. Tok imam nak baca Fatihah dah, kita duduk takbir lagi. Pasal apa? Ikut syaitan. Was-was daripada syaitan. Imam Malik, tok guru Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tok guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, nak ikut tok guru Imam Syafi'i ke nak ikut Imam Syafi'i? Ini khilaf dalam masalah Syafi'i dan ulama-ulama mazhab. Imam Malik kata, semua cakap-cakap manusia boleh diterima dan ditolak kecuali mereka yang ada dalam kubur ini. Inilah yang dibahas oleh ulama. Yang penting ialah mukhlisina lahuddin, ikhlaskan Allah Ta'ala dalam amalan. Masalah niat duduk mana, itu perbahasan khilaf di kalangan ulama. Jangan was-was. Semua ulama boleh ikut belaka. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, kalangan ulama, ijtihad dia betul, boleh 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad, ijtihad dia salah, boleh 1 pahala. Barang siapa yang ikut was-was, tak ada pahala. Ikut was-was tak ada pahala. Mandi wajib siapa nak habis sekolah hai. Mandi wajib. Berong-berong kilo hayat ke hayat. Tak ada lagi, duk rasa kering macam. Itu penyakit syaitan. Basuh kaki, itu penyakit syaitan. Mukhlisina lahuddin, ikhlaskan Allah Ta'ala. Baginya sahaja untuk diabdikan diri dan semua urusan kehidupan kita. Hunafa, agama yang bersih daripada syirik, segala bentuk kekotoran. Wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang betul. Orang Islam dikenakan zakat. Orang Melayu zakat ni terus je. Lain pada terus tak ada. Pakai lembu sampai 100 ekor, kubas 100 ekor tak ada zakat. Sebab hak dia belajarnya terus je. Padahal ada zakat ternakan, ada zakat pertanian, ada zakat harta, ada zakat galian, ada zakat perniagaan, ada zakat. Zakat diwajibkan pada orang Islam, jadi rukun Islam. Zakat. Orang kafir tak wajib zakat. Orang kafir dikenakan cukai. Orang kafir dikenakan cukai. Cukai jizyah, cukai menjaga keselamatan diri dia, dipanggil jizyah. Oleh kerana dia tidak dikerah tenaga untuk keselamatan negara, dia bukan Islam, tak diwajibkan pada dia, maka dikenakan jizyah. Dibayar jizyah untuk sumbangan keamanan dan keselamatan. Ini makna jizyah. Kita Jawi kata jizyah ni cukai kepala. Terjemah cukai kepala pula sebab orang kafir takut. No. Itu kita tak Jawi zaman dulu. Cukai kepala. Orang kafir dia kenakan cukai kepala, menjaga kerak kepala. Itu salah. Jizyah ni makna jazak. Jazak makna kita memberi keamanan kepada dia. Dia duduk dalam negara kita, dia boleh meniaga, boleh hidup, bebas beribadat cara agama dia, tak diwajibkan kerahan tenaga. Kalau berperang tak diwajibkan. Maka dikenakan jizyah sebagai sumbangan kepada menjaga keamanan dan keselamatan. Bila dia masuk dalam tentera juga, bila orang kafir masuk dalam tentera, tak dikenakan jizyah. Dia sudah berkhidmat untuk negara, tak dikenakan jizyah lagi.
Begitu juga zakat-zakat yang lain. Begitu juga orang kafir tak diwajibkan zakat. Diwajibkan kharaj. Diwajibkan usyur. Kharaj ni ialah cukai tanah. Orang Islam dikenakan zakat pertanian. Orang kafir dikenakan cukai pertanian. Iaitulah kharaj, cukai tanah. Dan dikenakan usyur, cukai perdagangan. Orang Islam dikenakan zakat perniagaan. Zakat tak boleh dihapuskan. Zakat tak boleh dihapuskan. Cukai boleh dihapuskan. Sedap orang kafir pula dah. Cukai boleh dihapuskan. Bila sumbangan zakat cukup, harta negara cukup, maka tak dikenakan cukai pada orang kafir. Di sini menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Dia tengok mana Islam ni bagus. Masuk Islam orang kafir. Learning macam mana mereka? Kata Islam. Orang Islam kena zakat, kena cukai. Dua-dua sekali je gomo. Ini Islam lagu apa? Ini pembahagian. Orang Islam zakat adalah ibadat. Hukum Islam. Orang kafir tak ada ibadat. Dia kenakan cukai kepada mereka. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Bila orang kafir masuk Islam, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia memerintah dengan adil. Menyebabkan gubernur dia mengadu. Gubernur dia mengadu. Mengadu, wahai Amirul Mukminin, orang kafir banyak masuk Islam, cukai jadi kurang. Pusing pula dah dia. Pusing. Dia tulis surat pada gubernur itu kepada Amir bin Umar bin Abdul Aziz, kepada gubernur dia, innallaha ba'atha Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu jabiyan. Wassalam. Adilta am uzilta? Wassalam. Surat Umar bin Aziz. Daripada Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur, Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad sebagai pendakwah, bukan sebagai pemungut cukai. Sama ada mu adil atau mu dia pecat, kata Sayyidina Umar bin Aziz. Mu nak adil ke mu kena pecat. Dia marah. Orang masuk Islam cukai kurang. Allah Ta'ala utuhkan Muhammad menjadi pendakwah, bukan menjadi pemungut cukai. Sama ada mu adil ataupun mu dia pecat. Surat je. Maka gubernur tak berani nak kata apa. Ada gubernur, orang masuk Islam wajib kena sunat. Masuk Islam khilaf ulama. Ulama mazhab Syafi'i sunat wajib. Mazhab Hanafi dan Umar bin Aziz sunat bagi orang lelaki tak wajib. Itu khilaf ulama. Lalu gubernur dia mengarahkan diwajibkan bersunat. Semata-mata kerana nak tambah orang kafir masuk Islam. Sebab cukai kurang. Cukai kurang. Dia pun tulis surat daripada Umar bin Aziz Amirul Mukminin kepada gubernur, innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu khatinan. Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad menjadi pendakwah untuk ajak orang masuk Islam, bukan Muhammad jadi tok mudin. Bukan Muhammad jadi tok mudin sunat orang. Kata Umar bin Aziz. Kamu berhenti ke mu kena pecat? Memanglah sunat tu baik untuk kebersihan. Cuma dia tulis surat tu memberi amaran. Kerana tujuan dia sunat bukan untuk bersih. Tak mahu orang kafir masuk Islam. Sebab cukai kurang. Cukai kurang. Itu akalaknya. Tiba-tiba berlaku firman Allah Ta'ala, wa inna ahla qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Tuhan buka keberkataan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Ramai masuk Islam. Gubernur-gubernur takut hasil negara kurang. Kerana cukai dihapuskan, zakat menjadi banyak. Tiba-tiba hasil negara melimpah ruah. Zaman Umar bin Abdul Aziz memerintah dalam masa 2 tahun. 2 tahun dia memerintah. Adil. Melimpah ruah. Berlaku apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi pernah sebut dalam hadis. Tak berlaku zaman sahabat, berlaku zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Nabi tak ada. Dibagi zakat 8 asnaf yang disebut dalam Quran. Fakir, miskin, mu'allaf,
orang berhutang. Sabilillah. Hamba yang nak dimerdekakan. Amil bagi. Bagi. Tiba-tiba zakat masih melimpah banyak. Tak ada orang nak terima zakat. Banyak sangat. Melimpah ruah. Nabi pernah sebut pada Adi bin Hatim yang Kristian masuk Islam tadi. Nabi kata, wahai Adi, mungkin ada ibu negeri Parsi, Hira. Mungkin ada Hira. Dia kata, aku dengar begitu, aku tak pergi lagi. Kata Ali bin Hatim, akan tiba masanya Islam akan menawan Hira. Islam akan menawan Hira, Parsi kuasa besar. Wahai Adi, akan tiba masanya Islam akan memerintah. Sehingga perempuan-perempuan daripada Hira pergi ke Mekah. Tidak ada yang ganggu dalam keadaan aman. Kata Umar bin Aziz. Kata Nabi kepada Adi bin Hatim, akan tiba masanya. Akan tiba masanya Islam memerintah aman. Sehingga perempuan daripada Hira boleh pergi ke Mekah. Tak ada orang ganggu dia. Tak ada orang lelaki. Kawal, tak ada orang ganggu. Aman. Pencuri tak ada. Perampok tak ada. Bila hukum hudud dilaksanakan. Aman. Akan tiba masanya. Akan tibanya masanya wayadi. Harta negara akan melimpah ruah. Sehingga tak cukup. Tak cukup orang nak terima. Bukan tak cukup harta. Yang berlaku hari ini, buat bajet kurang piti. Butang. Zaman Umar bin Abdul Aziz, lebih duit. Peruntukan negara cukup, duit lebih. Zakat, 88 bahagian dibahagikan semua. Lebih melimpah ruah. Duit zakat itu. Lalu Umar bin Aziz meletakkan bahagian yang ke-9 untuk diberi zakat. Mencari mana-mana orang muda yang tak kahwin. Beri zakat supaya dia boleh berkahwin. Ditambah bahagian yang ke-9. Ini ijtihad Umar bin Aziz. Ditambah lagi macam-macam lagi. Macam-macam lagi hasil negara melimpah ruah. Umar bin Aziz meretah dalam masa 2 tahun sahaja kerana diracun. Diracun oleh keluarganya sendiri Bani Umayyah. Kerana tak mahu pemerintah yang adil macam ni bahaya ni. Ada pula orang anggap pemerintah yang adil bahaya. Zaman lain ada juga pasal lagu tu. Dia nak hak jahat. Nak hak jahat, hak menipu. Hak menipu, hak beri pitih ke dia menipu. Tu dia naknya, hak adil dia tak mahu. Diracunnya Umar bin Aziz. Ini berlaku zaman Umar bin Aziz. Jadi orang kafir masuk Islam. Sehingga cukai dihapuskan. Kerana harta negara dah cukup melimpah ruah. Banyaknya harta negara. Ini berkat daripada zakat. Nabi kata, zalika dinul qayyimah, itulah agama yang betul, agama Islam. Bila Islam memerintah, orang ramai masuk Islam. Tengok Islam tu adil. Tengok jalan yang dilalui oleh Islam beranak. Agama lain beranak, orang masuk Islam. Sama ada melalui perang. Iaitulah Parsi, Syria dan Syam, Turki, sampai ke Asia Tengah dengan perang. Lepas perang, penduduk tinggal. Askar tinggal. Tinggal 2-3 orang jadi gubernur. Yang jadi gubernur ni nak cubit telinga boleh. 2-3-4 orang dia merintah. Rakyat terima. Adil. Dan rakyat masuk Islam beramai-ramai. Apa yang disebut jalan sutera hari ini daripada Baghdad sehingga sepadan negeri China. Siapa masuk China, Xinjiang. Habis orang Islam berlaku. Masuk Islam. Termasuklah ahli-ahli pelayaran. Daripada Hadramaut, Belaya, selatan India. Sampai ke alam Melayu. Ke alam Melayu ni, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, sebahagian daripada Thailand, sebahagian daripada Vietnam, Kemboja, Islam. Kerajaan campak Islam. Bukan dengan perang. Dengan dakwah. Dengan dakwah. Orang tengok Islam ni adil, Islam ni baik. Hari ni pula, orang tengok Islam ni
Ganah pula. Siapa dia? Kadang-kadang jahat orang kafir dan bodoh orang Islam. Orang kafir jahat, orang Islam bodoh. Ini jadi masalah kita. Orang kafir memang jahat, kerja dia lawan Islam. Orang Islam pula bodoh. Semayang tak apa erti, berjihad tak erti, pergi haji tak erti. Tak erti belaka. Semayang ikut dang. Ikut dang semayang. Itu pula pergi haji. Orang suruh melotor dengan batu besar seiking, melotor dengan lipa. Tak pergi haji, bodoh. Hak berjihad pun bodoh. Berjihad bunuh siapa dia? Bunuh orang Islam. Bukan bunuh Yahudi. Sunni bunuh Syiah, Syiah bunuh Sunni, Sunni bunuh Syiah, Syiah bunuh Sunni. Duk berlawan pasal mazhab. Sunni dengan Syiah ni berhafal siapa layak jadi khalifah. Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mati dah, Abu Bakar mati dah. Nak korek mula. Nak latih mula. Duk perang pasal tu. Ini tak ada pasal-pasal. Saya pergi ke Iran, saya bersyarah di Iran, saya bersyarah ke Iran. Mudah bahas Sayyidina Ali dia jadi khalifah. Ada lagi boleh korek mula. Boleh korek mula naik atas tanah latih jadi khalifah. Boleh. Ini pakak suka belaka. Apa dah dia tahu. Itu dia. Itu dia. Kita duk bahas pasal ni. Hak ni pula duk bahas pasal. Biarkan Israel, biarkan Amerika, biarkan. Itu ini dia. Alhamdulillah tempat kita ni dak tajam sangat. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang musyrikin berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lama di dalamnya. Mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Mereka itulah sejahat makhluk Allah Ta'ala. Bukan sejahat makhluk Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Mengapa dia sebut orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, kemudian orang musyrikin? Ahli kitab ni, orang Yahudi dan Kristian, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka adalah Islam. Mereka adalah Islam. Sebahagian mereka Islam. Menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bila mari Nabi Muhammad, orang Yahudi marah. Marah pasal Tuhan tak latih bangsa Yahudi jadi Nabi. Dia nak suruh Tuhan pula dah. Macam dia pula Tuhan. Kau pada Tuhan lah nak latih sama dia. Itu hak Allah Ta'ala. Bukan hak bangsa-bangsa menentukan siapa latih jadi Nabi. Nabi ini bukan latih macam latih raja dengan presiden. Raja latih ikut keturunan. Allah Ta'ala boleh latih ikut keturunan dan boleh latih siapa-siapa dia sahaja. Allah Ta'ala lantik Nabi Musa dan Harun, dua beradik, jadi Nabi dalam satu masa. Allah Ta'ala lantik Nabi Ibrahim. Satu anak dia Ismail, Ishak jadi Nabi. Yaqub jadi Nabi. Yusuf jadi Nabi. Berketurunan. Allah Ta'ala lantik. Allah Ta'ala lantik pula orang lain pula jadi Nabi. Bukan keturunan. Negeri-negeri tertentu. Itu kepunyaan Allah Ta'ala. Nabi ini bukan lantik pakai pilihan raya. Pakai keturunan. Ini hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu nak lantik siapa dia. Tiba-tiba bila lantik Nabi Muhammad SAW, sebahagian besar orang Yahudi dan orang Kristian tak masuk Islam. Jadi kafir lah. Mula-mula Islam tentu jadi kafir. Kenapa? Tak ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu disebut innal ladzina kafaru min ahli kitab. Orang yang kafir daripada ahli kitab. Mereka ahli kitab yang tahu kitab. Yang tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab mereka. Bahkan ada ulama perbandingan agama mengatakan kelahiran Nabi Muhammad disebut dalam kitab agama Hindu, kitab agama Buddha dan agama-agama yang lain. Mereka tahu asal agama ni ialah Islam. Lepas tu bila Nabi-Nabi mati jadi pecah. Buat agama sendiri. Agama sendiri. Sembah Allah Ta'ala molek-molek, latih lembu jadi Tuhan. Latih lembu jadi Tuhan. Latih batu jadi Tuhan. Nyepahak-pahaknya tokong tu jadi Tuhan. Banding dengan dia jauh comel dia pada tokong tu.
Yang sembah ketokong tu pula. Ini kebodohan manusia. Yang melantik itu ahli-ahli falsafah, bukan sembarangan orang. Tapi tak dapat hidayah daripada Allah. Golongan ahli kitab, kafir. Kerana menolak Nabi Muhammad SAW. Wal musyrikin, ada orang musyrikin. Kafir juga. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka semua dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Padanglah kambing, lembu, kuba, babi tak ada akal. Mereka ada akal tapi tak beriman. Seburuk-buruk makhluk. Kekal di dalam neraka. Selama-lamanya. Ada pula kau yang mengatakan orang kafir tak kekal di neraka. Tuhan beri waktu baik. Itu pendapat yang dhaif, yang salah. Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Urusan Allah Ta'ala, dia nak tubik ke, nak tubik ke. Allah Ta'ala kata kekal, kekal lah. Kenapakah Allah Ta'ala buat keputusan dalam Quran? Kekal. Yang para pandai buat keputusan sendiri. Allah Ta'ala kata kekal. Kekal lah orang kafir yang tak ada iman. Itu dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal yang soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, sebaik-baik makhluk. Dalam surah yang lain, orang kafir lebih pada binatang. Kita baca dah tadi. Sejahat makhluk lebih pada binatang. Pasal apa? Ada akal. Binatang tak ada akal. Orang yang beriman mengerjakan amal yang soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga-syurga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya dalam syurga itu. Kekal selama-lama disebut dalam hadis, bukan saja kekal dalam keadaan yang muda, tidak tua dah. Tak tua dah. Boleh dibangkitkan semula dalam keadaan umur 30-an. Muda, tak tua dah. Mari seorang perempuan menghadap Nabi SAW. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Nabi kata, orang tua tu. Nangis bapak tu. Nangis ya Rasulullah. Nangis dia, menangis isak-isak. Nabi kata, mu masuk syurga. Bila mu masuk syurga, mu jadi muda. Muda, tak tua dalam syurga. Barulah suka dia. Perempuan tu. Nabi pula kata dia masuk syurga. Hebat dah dia. Hebat. Ini soalan yang soleh. Mereka kekal selama-lama dalam syurga itu. Kekal selama-lama dalam syurga. Tidak ada penyakit lagi. Tak ada panah dalam syurga. Dalam suasana yang sederhana. Ma la aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang belum pernah dia dengar dengan telinga, dilihat dengan mata, tak terlintas dalam hati manusia. Disebut dalam hadis, ahli syurga yang paling rendah kedudukannya. Tuhan kata, mau fikir nak banyak mana? Mu nak banyak mana? Nak istana ke nak apa, nak banyak mana? Dia pun fikir. Fikir. Fikir lagi. Nak banyak mana? Nak banyak mana? Fikir. Fikir lagi. Nak banyak mana? Fikir lagi. Ya Tuhanku, tak ada upaya dah. Itu dia. Sekurang-kurang nikmat ahli syurga. Nikmat ahli syurga. Tetapi dalam kehidupan dunia ini, manusia kalau diberi satu lembah yang penuh dengan emas, dia nak lembah yang kedua penuh dengan emas. Sehingga disumbat tanah dalam mulut baru dia puas hati. Nabi kata, dalam syurga lain ceritanya. Kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah dia balasan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dengan mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Ni yang ni tak tafsir lagi ni. Terjemah saja. Ya. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adan, tempat tinggal yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Bagian akhir surah ini, Suratul Bayyinah, menyatakan dua bahagian manusia, yang kafir dan yang beriman. Yang kafir ada dua bahagian, ahli kitab dan musyrikin. Orang-orang kafir ahli kitab, iaitulah orang-orang Yahudi dan Kristian. Mereka adalah orang-orang yang dahulunya beriman, percaya kepada Allah, kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengetahui berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi-nabi ahli kitab memberitahu pengikut masing-masing akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diminta berjanji dengan nabi-nabi itu, dengan rasul-rasul itu. Bila mari rasul-rasul ini, kamu mesti beriman dan percaya kepadanya. Bahkan ada kalangan mereka yang berhimpun di Madinah beramai-ramai kerana melihat Madinah tanda hijrah, tempat hijrah Nabi akhir zaman. Bila Nabi mari, tak ikut Nabi. Pasal apa? Kerana Nabi dipilih oleh Allah daripada bangsa Arab, tak dipilih daripada bangsa Yahudi. Semangat kebangsaan tinggi lalu. Ini jenis semangat kebangsaan penatik kaum, menolak Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kaum, ataupun kerana kepentingan dunia. Padri-padri yang merasakan pengaruhnya kuat, boleh dapat harta dengan pengaruh itu. Ada ikut Nabi Muhammad, jadi papa, jadi kedana, jadi susah. Maka tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir saja yang ikut Nabi Muhammad SAW. Segelintir kalangan ahli kitab, sedikit kalangan mereka. Itu golongan ahli kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, khususnya yang hidup di Mekah. Yang hidup di Mekah melihat batang tubuh Nabi Muhammad SAW, melihat akhlaknya yang mulia, melihat kebenarannya tidak pernah bohong, melihat kebijaksanaannya cerdik yang luar biasa. Dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah betul huruf, tak belajar di mana-mana, tak berjumpa dengan ulama-ulama ahli kitab. Bila diwahyukan Quran, Nabi baca Quran. Quran yang menjadi petunjuk yang benar, tiba-tiba mereka lawan,
tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dunia, kerana kesenangan dan kemewahan, kerana dunia. Merasakan kalau ikut Nabi susah. Mekah tak ada kebun, tak ada gandum, tak ada apa. Kalau ikut Nabi susah. Mereka tak sedar yang beri rezeki kepada mereka selama ini ialah Allah Ta'ala, Tuhan. Mereka tak ikut Nabi. Ini kalangan musyrikin. Termasuklah juga penganut musyrikin yang lain. Bahkan dia dedahkan hari ini melalui kajian-kajian perbandingan agama. Kelahiran Nabi akhir zaman disebut di dalam kitab Vida agama Hindu, sebut dalam kitab agama Buddha. Bukan Ibnu Hisham mendedahkan di dalam sirah Ibnu Hisham bagaimana ahli-ahli nujum yang dapat maklumat dari jin-jin yang menjadi sahabat mereka sebelum ditutup pintu langit. Pintu langit ditutup selepas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada beberapa jin yang dapat mencuri rahsia langit, memaklumkan kepada ahli-ahli nujum, memberi isyarat kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka ini tak masuk Islam. Fina di jahannam khalidina fiha. Mereka semua orang-orang kafir, golongan ahli kitab yang tahu kitab, dan orang-orang musyrikin yang tahu juga Nabi tapi sesat, tak belajar, tak cari hidayah, menolak hidayah. Fi nari jahannam, dihumbam ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu merupakan sejahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman, bukan sahaja iman, mengerjakan amal yang soleh, mereka sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, syurga-syurga yang kekal selama-lamanya. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai-sungai air tawar, sungai-sungai air madu, sungai-sungai susu yang mengalir dalam syurga selama-lamanya. Mereka kekal selama-lama dalam syurga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, sama-sama redha belaka. Dzalika liman khasyiya rabbah, itu syurga itu bagi sesiapa yang takut, yang bertakwa kepada Tuhannya, yang mengikut perintah dan meninggalkan larangan dalam keadaan tunduk dan takut kepada Allah. Wallahu a'lam.